Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تؤسر بتمم إلى بخير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengursi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz, Ustazah, Muslimin, Muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya. Allah masih lagi memberi kesempatan, peluang dan ruang dapat lagi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan sekali lagi dengan bulan Rajab. Maka dalam bulan Rajab ni ada satu doa yang makbul, kan? Nabi pun ajar kita doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana, tu biasa dah. Wa qina azabannar, tu doa makan semua orang hafal. Allahumma barik fima razaqtana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Insya-Allah tuan-tuan, moga-moga Allah perkenankan doa kita sampailah kita ke bulan Ramadan. Seawal-awal mukadimah sebagai kuliah subuh, hari ini kita nak kongsi satu kata-kata hikmah daripada seorang ulama yang namanya Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Kalau kita sebut nama ni orang tak apa nak perasan, ataupun dipanggil Hamka tu, Profesor Hamka. Apa kata dia? Kalau subuhnya dipelihara berarti dia terlepas dari neraka. Kan? Jika subuhnya didahului dengan solat sunat, pasti seluruh dunia beserta isinya dia pasti dapat. Jika subuhnya bergelap-gelap ke masjid dan musola, pasti di akhirat dapat cahaya. Jika subuhnya tiada dia jaga, pasti wajahnya tiada cahaya. Jika subuhnya sengaja terlupa, tanda imannya tiada bernyawa. Jika subuh menjadi berat, tanda munafik makin dekat. Jika subuh tidak dipeduli, tiada iman menghampiri, tanda iman menghampiri mati. Jika subuhnya tiada berjamaah, tiada hidupnya akan hilang barakah. Tanda hidupnya akan hilang barakah. Jika subuhnya tiada di masjid, tanda imannya ada penyakit. Jika subuh sentiasa terlewat, tanda imannya semakin cacat. Jika subuhnya di akhir waktu, tanda imannya semakin kelabu. Jika subuhnya hari sedang siang, tanda rezekinya sudah hilang. Jika subuh sudah tidurnya masih berdengkur, itu tanda setan memeluknya dalam tidur. Tu kata-kata pujangga daripada Profesor Hamka. Semoga dia menjadi inspirasi untuk kita memperbaiki diri. Maka kita kongsi lagi tuan-tuan dalam kitab Baru Mazi jilid yang ke-18 ni. Bab apa tuan-tuan? Babul maja'a fi zikri man yakhruju minan nar min ahli tauhid. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis membicarakan mereka yang keluar ia daripada neraka, daripada ahli tauhid. Satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW, Nabi nak cerita apa? Akan keluar daripada neraka tu ahli tauhid. Siapa ahli tauhid ni? Ketahuilah kiranya ya saudaraku,
Ahli tauhid itu adalah orang-orang yang mengucap ia akan dua kalimah syahadah serta diiktikadnya di dalam hati, yakni orang yang mengucap ia akan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan lidahnya dan ia tasdikkan dalam hatinya. Tu. Yakni percaya sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan dipercayakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tu yang kata ahli tauhid. Kita kan. Mana-mana manusia yang mengucap dua kalimah syahadah itu dengan lisan dan tasdik di hati, maka dia dikonsider oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahli tauhid. Walaupun dia sekali saja dia semua hidup, dia melafazkan kalimah itu, maka dia berpegang terus. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Atau yang tidak pernah melakukan syirik. Kan? Dia mengucap ya. Islam lah. Apa satu amalan pun dia tak buat. Kan? Namun begitu, dia nanti akan masuk neraka. Sebab apa? Allah nak azab dia tentang apa yang dia tinggal tu. Segala ketaatan yang diperintahkan kepadanya, itu saja. Kemudian akan dikeluarkan dia daripada neraka dan masuk syurga. Tu yang kata Allah, tuan-tuan. Maha luasnya keampunan dia tu. Kan? Walhal ni Allahu Akbar. Walhal ni Allah ni. Yang maha berkuasa. Dalam alam ni semua dia punya. Terus duk kata apa? Kita tengok daripada zaman Nabi Adam dulu tu. Manusia di zaman Nabi Adam. Sampailah manusia ni akhir zaman ni. Yang lahir hari ni esok kiamat. Rezeki Allah ni tak pernah habis. Engkau mengucap syahadah ke, kau tak mengucap syahadah ke, semua dapat rezeki. Yang kata kayanya Allah Subhanahu Wa Taala ni, kan, tidak pernah berdendam. Kau datanglah kepada aku membawa dosa yang setinggi langit, kata Nabi Muhammad SAW. Hadis kursi. Maka Allah kata apa? Aku akan ampunkan dosa dia. Kalau tuan-tuan, ada setengah manusia ni Allah tak mau maaf orang langsung. Dia kata aku takkan maafkan dia. Amboi. Dia lebih hebat daripada Allah tu. Allah ni tuan-tuan akan tanya tu, mana manusia yang tak mau maafkan orang ni? Mana? Mana manusia yang kata aku tidak akan maafkan dia? Allah kata apa? Aku akan maafkan dia. Tu. Dalam kitab Penawar Hati kan. Penawar Hati itu hadis yang ke-36 kot. Kata Abu Hurairah, Nabi cerita dekat dia. Seorang pemuda buat dosa ni, Allah, apa dosa yang tak buat? Kan? Lalu dia bertaubat kepada Allah. Allah kata apa kepada malaikat? Wahai malaikat, kau tengok ni manusia ni. Dia tahu tu dia pun banyak salah. Dia tahu tu dia ada Tuhan yang akan ampunkan dosa dia. Dia minta dekat aku tu, aku akan ampunkan dosa dia. Tu yang kata Allah. Allah tidak pernah bersifat pendendam. Tu Allah. Sifat Allah tu tidak pernah bersifat dendam. Engkau kafir ke, engkau apa ke, rezeki Allah bagi juga. Engkau zalim kat aku ke, engkau hina aku ke, aku bagi juga rezeki. Tu yang kata Allah. Punya, orang kata apa? Allah mulia dan tingginya Islam ni. Satu anugerah yang cukup. Allah, aku tak tahu nak cerita, tak ada kalam lah kita nak ucap betapa hebatnya Islam ni. Bagi dapat Islam, tuan masuk syurga dah. Walaupun tak buat apa pun. Berbeza dengan orang kafir. Ini ada dah Allah bagi Islam tu, keluar pula murtad jadi Islam. Tuan pun pernah tengok ada nama apa, seorang nama Syarudin apa, duduk di Amerika tu. Dah. Dengan bangganya makan babi tu. Tu, keluar dah daripada Islam. Dia kata apa? Islam kata makan babi ni haram, tapi bila saya makan jadi harum. Oh ya, Allahu Akbar tu. Lepas tu ada pula seorang perempuan ni, saya dah hafaz 15 surah Al-Quran. Tu, bertelanjang pula depan orang. Allahu Akbar. Nak jadi apa tuan-tuan? Tapi andai kata dia bertaubat balik itu, Allahu Akbar. Allah terima tuan-tuan. Terima tuan-tuan.
Tu sebab kita tak boleh nak mengukur seseorang tu dia ni akhir ni masuk neraka. Oh ya Allah, kita siapa kita? Kan? Kemudian habis. Maka siapa-siapa ada keadaannya ya demikian itu, maka ialah ahli tauhid namanya. Dan ahli tauhid itu ada dua macam halnya. Tu ada ahli tauhid ni ada dua macam. Yang pertamanya ahli tauhid yang tiada masuk neraka sekali-kali. Tu kan. Maka iaitu ahli tauhid yang tiada membawa apa dosa kecil ataupun besar ke negeri akhirat kemudian daripada matinya. Tu. Yang pertamanya ahli tauhid yang masuk syurga terus. Ada tuan-tuan, para nabi dan rasul tuan-tuan. Kan? Itu dah mestinya. Kemudian sahabat-sahabat yang nabi sebut 10 orang tu tanpa hisap masuk terus. Tak lalulah masuk neraka ni, kan? Kemudiannya bahkan berkekalan ia atas tauhidnya serta menjunjung barang yang disuruh Allah dan dijauhkan apa yang ditegahnya. Tu. Dan ahli tauhid yang masuk neraka itu iaitu ahli tauhid yang membawa apa dosa yang menjadi dia masuk neraka, kemudian keluar ia daripada neraka itu tak kalah habis deranya kadar dosa yang diperbuatnya. Tu yang kedua, masuk neraka. Sebab apa? Sebab Allah nak masukkan dia dalam neraka itu sekadar membakar dosa yang dia dah buat. Habis dosa tu kan? Tu. Itu ukuran tu Allah sajalah yang mengetahui tahap mana Allah nak azab dia. Allah yang Maha mengetahui. Habis tu baru masuk syurga. Allahu Akbar. Kita tak maulah macam tu kalau boleh. Kan? Masuk neraka dulu kena bakar apa lebih kurang, kena salai apa dulu. Kita kat dunia ni rajin sangat makan. Ikan keli salai lah, daging salai lah. Tu. Besok kena salai pula dan neraka. Oh, na'udzubillah minaz zalik, tak maulah. Kan? Jadi bila tak mau tu, kesempatan tu Allah bagi selalu. Bila kita sebut hidup ni, apa arti hidup? Hidup itu adalah satu kesempatan. What is life? Life is all about opportunity. What is life? Life is between B and D. Tu kata orang putih. Orang kampung saya pun kata macam tu ya. Kan? Life is all about B dengan D. Apa itu kehidupan? Kehidupan itu adalah di antara huruf B dan D. B ni apa? B ni birth, kelahiran. D is death. Tapi yang kata Allah ni, di antara B dengan D itu ada C. C yang apa? C ni choice, pilihan. Tu. Ada kita nak masuk syurga, kena masuk neraka, kita buat pilihan sendiri. Dekat dunia ni kita nak cari Islam ataupun kufur, kita boleh sendiri. Jadi siapa yang pilih Islam, untung dia. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala tu. Maka ahli tauhid itu pula ada dua macam halnya lagi. Tu. Yang pertamanya yang banyak imannya. Ahli tauhid yang banyak iman. Kan? Yang keduanya yang kurang iman. Maka pendeknya sebagaimana sedikitnya iman itu ada di dalam hati ahli tauhid itu, maka tidak kekal ia di dalam neraka. Tu kata tuan kitab ni. Daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kata apa? Siapa yang sikit iman dia, kan, kena masuk neraka dulu dah. Kemudian baru masuk syurga. Dan tidak kekal dia di dalam neraka. Tu. Ada manusia yang tak kekal. Ada manusia yang kekal. Yang kekal tu kita pun sedia maklum dah. Kan? Kita duk baca Quran, dalam Quran Allah cerita, Nabi pula cerita dalam hadis dia. Seperti siapa? Fir'aun dengan umat dia. Kan? Ataupun Abu Lahab. Allahu Akbar. Tu kan. Kemudiannya, bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. An Anas ibn Malik anna Rasulullah SAW qala Hisyamun yakhruju minan nar wa qala Syu'bah ukhriju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal qairi ma yazinu syairatan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ya,
Kata Hisham rawi hadis ini, keluar daripada neraka. Dan kata Syu'bah rawi hadis ini juga, telah berfirman Tuhan kepada malaikat-malaikatnya, keluarkan oleh sekalian kamu daripada neraka itu akan siapa yang ia tiada mengucap ia tiada Tuhan yang mustahak disembah dan dipertuhankan melainkan Allah, padahal ada dalam hati seorang itu daripada kebajikan, yakni imannya boleh barang kadar ditimbang sebiji syair. Nanti Allah akan arah malaikat yang jaga neraka ni, malaikat Zabaniyah yang 19, malaikat Zabaniyah, dia kata, wahai sekalian malaikat, keluarkan tu. Mana-mana aku tengok manusia yang pernah melafazkan kalimah la ilaha illallah, dalam hati dia ada iman sebesar syair tu, kan, keluarkan dia. Allah, mana kata ada lagi lah harapan depa tu untuk nak masuk syurga. Allah tu yang kata pemurahnya Allah, rahmat Allah tu sampai macam tu, tak kekal dia, kan, walaupun dia tak buat apa amalan pun, dia, ataupun dia pernahlah semua hidup dia pernahlah semayang sekali kot, ataupun dia ambil semayang ni semayang raya aja, pun Allah consider macam tu juga. Allah tuan-tuan yang kata pemurahnya Allah, kita nak kata apa lagi, kan? Dalam hadis yang lain, dan dikeluarkanlah oleh sekalian kamu, hai malaikat-malaikatku, daripada neraka itu akan siapa yang mengucap ia akan tiada Tuhan melainkan Allah, padahalnya ada di dalam hatinya sedikit daripada kebajikan, yakni iman kadar yang boleh ditimbang sekadar sebiji gandum. Tuh. Iman sebesar sebiji gandum ataupun sebesar zarah. Hadis yang lain sebesar zarah, pun Allah akan keluarkan dia daripada neraka tu. Mana kata Allah consider lagi tu. Allahu Akbar, kan. Kalau Allah nak biar lama pun terpulang kepada Allah. Tapi yang Allah nak menunjuk apa? Aku ni tidaklah sekejam yang mana manusia ni fikir. Mana kata Allah ni tidak ada sifat pendendam langsung. Manusia ni kadang-kadang Allahu Akbar tu. Ada kita pernah dengar kalimah, aku takkan ampun, aku takkan maafkan hang kat dunia ni. Aku nak jumpa hang dekat akhirat. Ambo, ya Allahu Akbar. Tu. Amat malang lah. Kan? Kita pernah dengar almarhum Tuan Guru Ni Aziz kata. Kan? Siapa yang keluarkan kalimah macam tu, kalimah yang rugi tu. Aku takkan maafkan hang kat dunia ni. Kita jumpa kat akhirat. Amboi. Tuan-tuan, duduk di akhirat ni kat padang mahsyar ni bukan boleh kita jumpa selalu. Kita pun tak tahu mana dia duduk punca mana dah nak cari tu. Kita ni dah nak masuk syurga dah. Sebab apa? Kita yang keluar kalam tu, aku takkan maafkan kat dunia ni, dia jumpa kat akhirat tu. Allah kata, hang tunggu Ustaz, ni nak cari tu. Jenuh kita. Kan? Berhabislah, maafkanlah. Kan? Sab-sab sui lah semua. Kan? Sementara kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita buat beban tu buat apa? Kan? Habis. Dan keluarkan oleh sekalian kamu, hai malaikat-malaikatku, daripada neraka itu akan siapa yang mengucap ia akan tiada Tuhan yang patut disembah dan dipertuhankan melainkan Allah, padahal adalah di dalam hati orang itu daripada kebajikan, yakni iman kadar satu zarah, yakni habuk yang melayang tu. Zarah, sebiji zarah tu seperti habuk yang melayang, pun Allah keluarkan juga daripada neraka tu. Allahu Akbar. Dan kata Syu'bah, kadar barang yang boleh ditimbang sekadar biji jagung. Zarah tadi ni tak boleh timbang lah. Biji gandum tu sebiji boleh lagi timbang. Tahu berapa gramnya. Hal keadaannya zurah itu apa? Zurah dibaca dengan tidak syadid. Tu zurah gandum. Zarah atom. Atom ni kita tak boleh nak tengok dengan bare eyes, tak nampak. Kan? Hanya Allah jualah yang mengetahuinya. Tu. Kata Abu Isa At-Tirmizi pada bab ini diriwayat daripada Jabir bin Abdullah dan Abu Sa'id Al-Khudri dan Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Katanya bermula ini hadis hasan lagi.
hasan lagi sahih. Tu yang kata seronok baca baru Mazi ni. Lepas dia cerita, dia lapik pula dengan dalilnya hadis kan. Kemudian hadisnya dia beritahu pula hadis tu hasan ataupun sahih. Mana kata hadis ni bolehlah kita buat hujah. Kalau orang kata mana hadis yang kata Allah akan keluarkan orang daripada neraka tu, ni hadis dia kan. Ingatkan Tuhan satu kebajikan yang besar pahalanya. Sesungguhnya ingat akan Tuhan itu yakni hadir di dalam hati, menyebutkan kebesarannya dan maha sucinya daripada kekurangan dan cukup ketinggiannya dan kekuasaan dan sebagainya. Maka sekalian itu boleh pula disebut dengan lidah yang dikatakan dia zikrullah. Tu yang tuan-tuan duk zikir selalulah. Ya, amalan-amalan zikir tu. Maka ingat dan menyebut Tuhan itu ada macam-macam sebutannya, seperti yang tersebut di dalam kitab zikir. Maka zikir itu ada orang yang membanyak-banyakkan dengan macam-macam zikirnya, dan ada membanyakkan zikir dengan tidak bermacam-macamkan, dan ada yang berzikir itu sedikit saja. Maka tentulah orang yang banyak berzikir itulah yang banyak dapat pahala daripada sisi Tuhan. Yang sedikit zikir itu sedikitlah dapat pahalanya. Kalau kita hendak pahala banyak, buatlah amalan banyak kan. Tu kalau tak mau, buatlah kadar je lah. Alah, janji buat aja ustaz, tak jadi kan. Tu contoh apa? Solat fardu ni. Solat fardu ni setiap mukallaf Allah tahu dah akan mengerjakan solat 5 waktu ni. Setiap mukallaf. Kita bukan mu'alaf, kita mukallaf. Jangan kata saya ni mu'alaf ni. Mu'alaf kot mana? Tetapi Allah SWT ni, dia tengok yang kalau banyak hang buat banyak, aku bagi banyak pahala. Hang buat sikit, aku bagi sikit. Kan? Tetapi Nabi Muhammad SAW ni, yang kata Nabi Muhammad SAW sayang kat kita. Kan? Ada hadis-hadis Nabi yang ngajak amalan-amalan yang sedikit pahalanya, Masya Allah, tuan-tuan. Yang kata Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, tu yang kata ilmu tu kena ada ilmu. Kan? Nak beramal ni kena dengan ilmu. Baru kita tahu banyak ke sikit. Contoh, Nabi kata apa? Siapa yang solat sunat fajar 2 rakaat, Allah akan bagi ganjaran dia dunia serta isi dia. Kalau kita ikut hukum akal ni, tuan-tuan, Allah takkanlah 2 rakaat dapat. Tuan-tuan, kita nak kata apa? Ni janji Allah. Nabi sampaikan kat kita. Maka kalau kita tak buat, ada orang kata, Allah ini tak tahu dapat tak dapat lagi ni. Ya Allah, dah hang tak buat, nak macam mana nak dapat? Kena buat dulu lah. Kan? Itu hakikat Allah Ta'ala tu. Kalau dah hang tak buat, macam mana nak dapatnya? Kan? Kita kira nak janji doa je, buat tak mau. Itu yang tak boleh tu. Kan? Dia tidak adalah kerja yang mudah. Dia kena ada praktikal. Itu sebab Nabi Muhammad, Nabi ni tuan-tuan kekasih Allah, Nabi. Kan? Kerja dia Allahu Akbar, tuan-tuan. Kan? Untunglah sahabat-sahabat yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kan? Hanya mereka saja yang nampak Nabi tu. Segala gerak-geri semua nampak. Kan? Nabi buat macam mana, Nabi amal macam mana, semua nampak. Nabi cerita, Nabi ajak mereka ikut. Kan? Tu. Jadi rupanya tak untung lagi. Nabi kata apa? No, umat aku yang akhir zaman no. Kita ni yang Nabi rindu sangat no. Kan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ni kan ada bersama Tuhan. Kan? Kami kan sahabat Tuhan. Dah no, umat-umat aku yang di ujung no. Mereka beriman dan cinta kepada aku. Mereka tak pernah tengok aku pun. Tapi mereka percaya. Kita punyalah kan, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW ni. Kan? Kemudiannya dia kata apa lagi? Kalaulah banyak amalnya, banyak zikirnya, maka banyaklah pahalanya. Kalau nak dapat pahala, buat banyak-banyak. Contoh kita
Dua zikir la ilaha illallah kan. Kita pernah cerita sini dulu kan, yang apa kita boleh bertawasul di atas kalimah la ilaha illallah kan. Seorang wali Allah dia bertawasul di atas kalimah la ilaha illallah, dia hadiahkan kalimah itu la ilaha illallah sebanyak 70,000 untuk nak menyelamatkan seorang ibu yang nak dicampak di api neraka tu. Kan. Kita pun boleh juga amal macam tu. Nak cerita apa? Kan? Dan Nabi ajak kita macam tu, maka kita pun bolehlah untuk apa? Untuk beramal dengan amalan yang macam tu. Tu yang kata kena duduk selalu dalam majlis ilmu. Kalau tidak, tak dapat. Allahu Akbar. Kan? Okey. Dalam sebuah hadis, dan diriwayat daripada hadis yang panjang di dalam At-Takhrib wa Tahrib, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi farasin yaj'alu kullun qadwatin minhu afdal basar fasara wasara ma'ahu Jibril alaihi salam ila an qala summa ata ala wadid fasami'a sautan munkaran faqala ya Jibril luma hadza saum. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW dibawa kepadanya seekor burak, iaitu seperti rupa kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya sarjana mata memandang. Ini pula cerita apa? Ketika mana Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah mendatangkan seekor burak. Burak ni tuan-tuan, Nabi menjadikan kenderaan tunggangan. Dan yang assist dia siapa? Yang ikut dia adalah Jibril alaihi salam. Sebab apa? Kelajuan burak ni sekali dia kuak sayap dia tu sejauh mata memandang. Tu punya lajunya. Jadi Jibril yang Allah perintahkan untuk mengiringi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jadi kita alhamdulillah nak fikir, kalau nak percaya dengan Isra wal peristiwa ini, kalau pakai akal tak sampai. Kalau pakai akal kita akan kata apa? Tak logik lah kot. Tu dia kira logik tak logiknya. Guna iman. Kata almarhum tuan guru, siapa dia? Datuk Isyak Barum, dia kata apa? Nak faham Isra wal Mi'raj peristiwa ni, kena pakai iman. Pakai akal tak sampai. Kan? Itu sebab ramai di antara manusia ni dia kaji pakai akal. Itu yang tak sampai lah. Kaji pakai iman sampai. Sebab apa? Hanya orang yang beriman saja yang percaya bahasanya peristiwa ni berlaku ke atas Nabi Muhammad SAW. Kan? Maka kata Nabi lagi, aku melalui sebuah lembah yang luas, lalu didengarnya suara yang sangat keras, maka bertanya ia. Nabi pun tanya, hai Jibril, apa ini suara yang sangat huduh itu? Kan? Nabi dengar. Allah buka hijab, Nabi boleh dengar. Kita tak dengar lagi. Kan? Kenapa Allah tak bagi kita dengar? Itu yang nama ujian tu. Allah nak tengok kita percaya ke tak percaya neraka ni ada. Neraka ni memang dah ada dah. Sekarang ni syurga pun dah ada dah. Kan? Cumanya tak ada penghuni lagi ya. Allah tak bagi masuk lagi. Manakala manusia yang telah pun dijanjikan oleh Allah SWT untuk masuk neraka tu, belum lagi. Cumanya mereka ni diazab di dalam kubur. Azab tu macam mana tuan-tuan? Tu yang kata macam kisah mimpi kita tu. Tuan-tuan kadang-kadang mimpi jadi Tarzan tu. Dihambat di rimau, lari-lari jatuh. Rupanya bukan jatuh pokok, jatuh katil. Isteri pun kata, abang ni mimpi apa ni? Macam tu, popok Firaun ni. Dalam kubur tu dia tengok tu, yang kena azab tu dia. Tu azab tu. Dia tengok dia yang kena bakar, dia yang kena, Allah, rebus tak empuk apa semua tu. Semua dia. Allah azab sampai macam tu. Kan? Yang dijanjikan syurga ni,
Dah bau dah, bau syurga ni, Allah Akbar, dah seronok dah duduk dalam kubur tu. Kan? Itu bahagian orang-orang yang dapat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Maka jawab Jibril, itu suara Jahannam. Bukan suara Nam Jahannam. Suara neraka yang nama Jahannam. Berkata ia, ya Tuhanku, datangkan pada aku dengan isiku dan sempurnakan dengan barang yang engkau janjikan aku. Tu kata neraka. Neraka ni makhluk. Neraka ni hari-hari tu. Duk minta kat Allah tu, ya Tuhanku, datangkan pada aku dengan isiku dan sempurnakan dengan barang yang engkau janjikan aku. Maka sesungguhnya telah banyak rantai dan belengguku dan kepanasanku dan air panasku dan barang yang menggugur kulit badan ahli neraka yang ada padaku. Tu kan. Yang kata air panas dalam neraka tu bukan air yang ni, air sejuk ni tak. Timah panas. Sebab apa? Seperti mana yang tuan-tuan maklum, makanan ahli neraka ni ada dua aja. Satu minuman dia, satu makanan. Makanan yang namanya buah zakum. Buah zakum ni buah berduri. Dia tahu dah buah tu kalau dia makan akan lekat dekat rengkung dia ni. Maka untuk nak meloloskan keluar daripada rengkung, dia kena minum air timah panas tu. Tu. Bukan air makcik timah buat tu, kopi panas dah. Kan? Ni air timah tu, timah. Minum. Dia tahu dah kalau dia minum akan jatuh luruh ni. Buah zakum tu masuk dalam perut dia, terborai perut dia tu terus. Dia tahu dah benda tu. Tapi Allah boleh buat, tuan-tuan. Tu. Allah boleh buat ahli neraka ni, nafsu ni berkehendak, nafsu dia berkehendak. Sebab apa? Itulah balasan orang-orang yang melayan nafsunya ketika mana dekat dunia ni. Allah kata, hang dulu kat dunia hang layan nafsu hang. Ni hang layan pula dalam neraka ni. Walaupun hang tahu dah benda tu akan mengazabkan kamu. Dia makan, dia minum. Dia makan, dia minum. Allah tu tak renti-renti. Kan? Berbeza dengan ahli syurga. Ahli syurga Allah bagi nikmat tu sebab apa? Allah kata, dulu kamu mengekang segala nafsu. Maksiat tak buat. Buat dosa besar tak buat. Allahu Akbar tu. Disebabkan kekangan itu, maka Allah balas orang-orang yang beriman itu di dalam syurga. Allah kata, sekarang enjoy, now all yours. Kan? Dulu arak hampa tak mau minum kat dunia, hampa kekang nafsu, hampa tahan. Sekarang ni dalam syurga ni, bukan kata minum arak tu, ham mandi dalam sungai arak tu. Anak kuat lentang ke, kuat kupu-kupu ikut suka hang, Allah kata. Contoh dia macam tu. Kan? Hang makanlah sebanyak mana pun hang nak makan. Tu. Hang melampiaslah syahwat hang selagi mana hang mampu. Dalam syurga tu. Bidadari duk kuluk. Allah. Kiri kanan depan belakang tu bidadari. Bukan pramugari, bidadari. Allahu Akbar. Kan? Cerita tak guna, tuan-tuan. Tembok tak kena tidur memang tak lena kalau cerita. Kan? Kita masuk syurga. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan try mati tengok. Tenang. Kan? Tu. Kisah dia. Kan? Maka tu. Air timah panas tu pula bubuh dan koleh tu, koleh. Bukan cawan, koleh. Dulu masa kita kecil-kecil kan ada ni apa? Todi haram. Todi tu dah memang haram lah, bubuh haram lagi. Tu. Dalam estate-estate dulu, sekarang ni tak ada dah. Tu. Boleh tu. Maka kata Nabi, bila koleh tu dibawa dekat muka ni, gugur. Kulit muka ni semua gugur. Daging-daging gugur. Sebab terlalu busuknya air tu. Kan? Timah panas dah, timah cayak dah. Busuk pula tu. Gugur habis kulit-kulit muka ni. Allahu Akbar. Tak tahu nak cerita lah teruknya. Kan? Maka dan air panas dan sesungguhnya telah menjadi dalam sangat-sangat dasarnya dan bersangatan panasnya. Datanglah dengan barang yang telah engkau janjikan aku. Tu kata neraka tu. Yang minta hari-hari kat Allah tu. Sebab apa? Sebab dia cukup, neraka ni pun Allah buat
Dia macam orang kata apa? Meminta-minta tu kat Allah. Ni mana-mana yang geng-geng jahat, geng 08 ke 03 masuk cepat. Kan. Lebih kurang macam tu. Allahu Akbar kan. Macam tuan lembu yang nak masukkan kandang tu. Oh, macam-macam kan. Kemudiannya qala laka kullu masyrik wa musyrikah wa qabisin wa qabisa wa kullun jabbarin la yu'minu biyaumil hisab. Qalat qad radid. Firman Tuhan, aku tentukan bagimu pada mengazabnya tiap-tiap lelaki yang kafir dan perempuan yang kafir, dan lelaki yang huduh nafsunya dan amalnya, dan perempuan yang huduh amalnya dan nafsunya, dan tiap-tiap lelaki yang busuk hati lagi perengus, tiada percayakan hari hisab. Kata neraka itu, sesungguhnya redaku. Redanya, sungguhnya redaku. Tu kan, dibakar habis. Tak? Kata Nabi Muhammad SAW tu, perempuan yang kafir ke lelaki yang kafir, lelaki yang huduh nafsunya dan amalnya. Huduhnya nafsu apa? Kat dunia ni kan, semuanya dia sapu. Tak ada hak dah, semua dia sapu kan. Dan hati lagi perengus, hati jahat ni, tiada percayakan hari hisab. Tu. Mana-mana manusia yang tak percaya pada hari hisab, hari kebangkitan semula, adanya siksa kubur. Itu sebabnya doa tahajud tu apa? Kan? Kita dengar pun talqin tu pun kita dengar. Bahawanya mati itu sebenar. Soal muka dan mangkir itu sebenar. Tu. Kan? Siksaan dalam kubur itu sebenar. Itu semua orang beriman dia percaya. Itu sebab kadang-kadang talqin ni kadang-kadang bagus juga kat kubur ni. Peringatan. Bukan peringatan kepada yang mati tu mati dah. Yang mari ni, kok adalah di kalangan yang datang tu, baru pertama kali jejak kubur. Dia pun dengar tu, dia pun sayau je lah. Kan? Di situ jadi pengajaran. Tetapi sekarang dah lain sikit teknik dia. Tak baca buku tu dah, tazkirah sendiri. Lagi live. Tazkirah ni kadang-kadang dia keluar daripada hati ni. Mana kata gerun lah sikit orang dengar tu. Kan? Nak kalau anak dia sendiri yang tazkirah Allah, menyentuh kalbu. Kan? Kau baca buku ni, baca kitab tu, tak berapa nak menyentuh sangat. Live tu menyentuh. Kan? Dia akan kata apa? Dia tak kata wahai mayat, wahai Polan bin Polan tak. Dia kata wahai ayahku, wahai ibuku. Kan? Dia sebut tu pun kita pun dah jadi sayu dah. Allahu Akbar. Takut orang kan. Tu yang kata talqin tu. Memanglah Nabi tak buat kan. Kan jadi kita jangan duk kata apa Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah buat. Kan? Dia sebenarnya ada pengajaran kepada orang yang hidup. Sebenarnya yang orang yang mati tu pun dia dengar tu. Kan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Kan? Nabi kata kepada sahabat, wahai sekalian sahabat, doakanlah kepada sahabat kita yang baru meninggal ni, sebab dia mendengar. Tu kan, doa yang paling bagus sekali apa? Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'wanu tu je. Tapi yang bagus pula tu, akhir yang kata talqin tu apa? Ya Allah, ya Tuhan kami. Kan? Kami tinggalkan saudara kami ni, Polan bin Polan, berkelana seorang diri. Janganlah kau azabkan dia ya Allah. Tu. Kita minta ke Allah tu. Allahu Akbar kan. Allah dengar dan tak? Allah dengar. Sebab kita kasih kepada yang mati tu. Allahu Akbar. Mati ni pula baik pula. Ada lagi satu bonus kat dia. Allah kan. Itulah harapan orang yang telah mati ketika itu. Mengharapkan doa daripada orang yang hidup ni kan. Jadi kita sama-sama lah. Itu sebabnya Nabi menyarankan kalau kita lalu kat kubur tu, bagi salam dan doakanlah untuk orang kubur. Jangan kita kata ni aku nak bagi salam ni, tak ada orang tengok ni, tu tak syok tu. Dia kira ada orang tengok pun syok. Dia kira nak syok aja kan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia melihat, dia tahu. Kan? Kita bagi salam kat orang ni, walaupun orang tak ada. Besok kita mati,
Allah pun geraklah siapa-siapa lalu, dia bagi salam pula. Dia macam tu je hukum dia. Kan? Jadi jangan kita nak nanti orang tengok baru kita nak buat baik. Tak jadi lagu tu. Kan? Tak ikhlas nama dia. Jadi kita pun kadang-kadang takut kalau kita muhasabah balik diri kita, Allah, sampai saat ini dah banyak amalan yang kita buat, dah banyak bakti kita buat, agak-agak berapa banyak yang ikhlas. Kan? Kalau Allah tanya kita lah, Syekh, agak-agak berapa banyak amalan hang yang ikhlas? Kita sendiri pun malu nak jawab. Yang mana satulah yang ikhlas ni? Oh, kacau kita kan. Jadi terpulang pada Allah lah. Kan? Kita doalah kepada Allah, moga-moga segala amal kita yang lalu dan yang akan datang, yang sedang kita buat ni, ikhlas semata-mata ikhlas, tidak ada ikhlas melainkan ikhlas semata-matanya. Wallahu alam. Kuliah subuh ni tak boleh lama sangat lah. 7.30 berhenti je lah. Kan, tu cerita dia. Sebab dah terang dah di luar tu. Kan. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mampu lagi berkongsi amal. Moga-moga dikurniakannya kita istiqamah di dalam melakukan ketaatan, apatah lagi dalam mencari dan menggali ilmu, insya-Allah. Walaupun Allah tak tanya berapa kitab dah habis dah, Allah tak pernah tanya kitab. Allah tanya hang belajar ke tak belajar. Sebab belajar tu dia ada kaitan dengan nyawa. Kan? Dengan nafas. Kita pun tak tahu nafas kita yang mana yang akhir. Kan? Allahu Akbar. Dan semalam saya kuliah di Balakong. Sahabat saya cerita, anak murid dia duduk mengaji. Satu hamba Allah ni umur dia 63 tahun. Dia duduk belajar mengaji. Kan? Dia kata akhir kalam tu dia baca surah Al-Ma'idah. Ayat akhir tu. Dia mati atas rehal tu. Dia terangguk 2 kali. Hangguk yang ketiga tu mati terus. Allahu Akbar. Mati tengah baca Quran. Mudah sungguh. Allahu Akbar. Dia kata kita duduk tengok live, kita duduk tengok YouTube apa semua, ini live depan mata. Kan? Cara macam tu. Dia pun tanya anak dia. Ustaz ni tanya anak dia, apa amalan ni? Dia kata ayah saya setiap waktu ni baca Quran. Paling koman pun selai dia baca. Kan? Lepas subuh baca, lepas zuhur baca, lepas asar baca, lepas maghrib baca, lepas isya baca. Tu nak dapat macam tu kan. Kita pun dengar-dengar tu bolehlah buat amal kot kan. Kita pun tak apa nak beramal sangat. Bolehlah kita ambil iktibar sikit untuk kita amal sama-sama kan. Sebab apa? Bukan kita nak suruh orang kata hebat nak. Ini kita punya jariah kan, pada diri kita. Kita tak tahu kita nak mati macam mana. Kan? Kita tengok sahabat saya Cina, seorang Cina, main bola dengan saya tu. Baru masuk setahun Islam. Hari Isnin lepas mati di Madinah tuan. Allahu Akbar. Aku ni tak tahulah ya Allah nak mati kat mana. Kan? Tapi kita, Allah masih bagi kesempatan. Kita boleh doa. Nak mati kat mana kan? Tu. Kan? Walaupun takdir itu telah tersurat lagi tersirat. Takdir bisa berubah dengan doa, kata Nabi. Doa. Kan? Mana tahu kok kita. Jadi tanda-tanda nak mati tu apa? Kita ada kerinduan ni. Tuan-tuan semua ada kerinduan. Nak pergi Mekah ke Madinah kan? Tu. Mungkin tuan-tuan mati kat situ. Mana nak pergi tahu kan? Tu. Dulu yang kena kerin tu. Dia pernah ke bayangkan, aku ni besok nak kena timpa kerin ni? Nah. Pergi sana timpa tu mati. Kan? Tu. Kita tengok macam azab, tapi Allah jualah yang mengetahui. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Allah subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya awalul awalin ya akhirul akhirin ya zal quwwatil matin ya zal quwwatil matin ya zal quwwatil matin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, matikanlah kami dan kalimah la ilaha illallah. Masukkanlah kami dan syurgamu tanpa hisab, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.